Baik, soalan daripada WhatsApp daripada penonton kami. Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Saya ingin bertanya. Okey, apakah tanda-tanda pertama untuk saat kematian ataupun tanda-tanda awal saat kematian ni? Ada tak tanda-tandanya sebenarnya ni? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada penonton yang bertanya berkenaan tanda kematian. Memang itu yang kita nak bincang untuk slot yang kedua ini. Betul. Dan insya-Allah berkenaan dengan tanda-tanda kematian ini terlampau banyak. Cuma perlu saya ingatkan kepada penonton di luar sana bahawa tanda-tanda kematian ini tidak disebut di dalam Al-Quran. Tidak ada nas-nas yang sahih. Ini yang adalah pengalaman ulama-ulama terdahulu, pengalaman orang tua terdahulu, dan pengalaman saya sendiri berhadapan dengan orang yang dalam keadaan nazak terlampau banyak sebab saya terlibat dalam perubatan sedikit. Jadi saya banyak berhadapan dengan orang yang sedemikian, yang sukar untuk menghembuskan nafas. Jadi dalam beberapa tahun ini saya buat sedikit kajian. Saya tengok yang saya duk cakap tanda kematian ni, adakah ianya betul-betul wujud ataupun sekadar hanya kata orang tua-tua dulu sahaja. Tapi bila saya buat kajian selama beberapa tahun buat, akhirnya saya dapati memang ada rupa-rupanya tanda kematian itu boleh dipegang. Rupa-rupanya ada tanda kematian itu boleh dilihat, boleh nampak, boleh rasa pada tubuh badan kita sendiri. Dia ni banyak, saya cuba ringkaskan ya. Saya cuba ringkaskan. Tanda paling awal penonton yang dirahmati Allah sekalian, boleh pergi depan cermin sekejap sekejap lagi. Cuba tengok tanda paling awal. Agak-agak pakcik, makcik yang menonton sekarang ini, bila umur kita beruban dulu. Mulanya rambut kita berubah daripada hitam warna putih. Biasanya kalau dalam masjid, dalam surah saya bertanya begitulah, dia pun rasa ingat balik. Ustaz, saya umur 30 tahun waktu beruban itu. Tapi sekarang dah 63 tahun. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur sebanyak 33 tahun. Kerana tanda paling awal berkaitan dengan kematian ialah apabila berubah warna rambut itu sendiri daripada hitam kepada warna putih. Itu tanda semula jadi. Yang paling awal. Cuma kematian itu mungkin 10 tahun akan datang. Wujudnya hari ini tanda itu. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, ataupun 5 tahun akan datang, Allah cabutkan nyawa kita. Tapi baru-baru ni Ustaz, saya jalan ke mall, saya jumpa satu, tengok, Allah, ni tanda kematian dah banyak sangat. Kenapa Ustaz? Sebabnya di tengah ni semuanya warna putih. Elok-elok warna hitam diwarnakan putih. Ini nak menjemput tanda kematian ni. Bukan tanda, ini minta tanda ini. Dahsyat lah. Dan itu yang berlaku lah. Okey, seterusnya saya cuba ringkaskanlah berkenaan dengan tanda-tanda kematian yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, standby di rumah para penonton. Kita cek hari ni, pagi ni kita cek. Mudah-mudahan clear lepas ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Tetapi rahsia kematian hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha mengetahui. Kita ni tembak sikit-sikit sahaja. Berdasarkan pengalaman kita. Berdasarkan pengalaman. Tetapi mudah-mudahan kalaulah kita rasa pegang-pegang, macam betul ni tanda kematian, mudah-mudahan kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda saya nak ambil ini daripada 100 hari. Ada yang ceritakan 100 hari, 40 hari, 7 hari, 2 hari, 1 hari, tak sampai 24 jam pun ada yang kita boleh nampak. Yang kes yang terbaru yang hari ini yang kita berjumpa, tak sampai beberapa minit lah. Setelah kita tengok dah ada tanda kematian, akhirnya kita bacakan Yasin pada pesakit. Dan dah agak, saya pun minta diri awal-awal. Saya kata, lepas ni jangan pergi mana-mana, tunggu mak. Jangan pergi mana-mana, kita minta diri balik. Lebih kurang dalam 5 hingga 6 tiang lampu elektrik. Dia bagi tahu mak dia dah meninggal dunia. Kita dah boleh agak boleh nampak kerana pengalaman kita sedikit, pengalaman yang ada ni kita tengok pada pesakit itu sendiri. Okey, tanda 100 hari dikatakan. Tanda 100 hari ni ada 2 tanda utama. Yang pertama dikatakan buang tebiat. Buang tebiat itu salah satu tanda kematian rupanya. Tetapi kita tak perasan, jarang kita perasan. Bila perasan? Bila dah meninggal. Bila sahabat kita meninggal, patutlah. Contoh saya paling mudah untuk saya kongsikan pada pagi ini, di surau-surau masjid pun saya kongsi. Sebenarnya contoh yang sama juga berkenaan dengan, contoh kita ambil buang tebiat ni, kawan kita tak suka minum susu. Contoh saya tak suka minum susu. Tiba-tiba dalam 2-3 hari ni, alamak, minum bukan setakat teh tarik. Dulu teh O, kopi O, Nescafe O, semuanya O belaka. Tak ada yang susu sebab tak suka kepada susu. Tetapi 2-3 hari ni semuanya teh tarik, kopi tarik, macam-macam benda segala nak ditarik. Semua dicampur susu. Susu tarik saja pun
dia berubah sikapnya itu. Buang tebiat, orang Melayu kata. Maksudnya Ustaz, itu tanda pertama masa 100 hari. Buang tebiat lah. Buang tebiat. Alright, baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya Siti Rohani Mursyid Banting daripada Selangor. Noktanya, biar tahu jangan keliru soalan saya. Nak tanya. Nak tanya. Bagaimana kita urus orang sakit yang dah tak boleh bercakap, mulut dah terkunci? Macam mana nak ajar dia mengucap? Nak mohon nasihat daripada Ustaz. Ataupun mungkin Ustaz boleh add on lagi orang-orang yang tak boleh mendengar ataupun tak boleh nak bercakap dan sebagainya. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada penonton yang bertanya berkenaan dengan persoalan bagaimana nak mengajar. Mengajar itu kita hanya bisikkan sahaja. Nak tengok bagaimana dia ikut ataupun tidak, biasa kita akan tengok ombak dadanya. Biasanya dia dah tak boleh nak bersuara lagi dah terkunci. Kadang-kadang lidah pun dah kelu. Sudah tidak boleh berkata-kata lagi. Tapi kita boleh tengok ombak dadanya. Dia macam dia mengikut apa yang kita ajarkan. Itu bagi yang mengalami masalah. Tapi mengalami masalah pendengaran, bagaimana pula kita nak membisikkan perkataan itu tadi. Kita boleh ajarkan dengan kaedah sedikit language untuk orang-orang kurang upaya ataupun kelainan upaya ini. Dengan kaedah kita letak di sini. Macam mana Ustaz? Tangan dia macam mana? Ya, tangannya bukan huruf T. Huruf T ni. T ni Tuhan, Allah. Dia begitu. Jadi letak di sini. Letak. Jadi kita ajar dia. Bila dia tengok kita, minta dia mengucap dengan muka, dengan memek muka lah. Dengan muka. Dan bukan tarik ke bawah. Dia kena ke atas. Naikkan ke atas. Tuhan. Ingat T itu Tuhan. Ingat Tuhan, ingat Allah. Itu kaedah dia. Kalau orang yang tidak ada pendengaran itu. Ilmu baru ni Ustaz bagi ni maksudnya kalau tak boleh mendengar, tak boleh bercakap, ada alternatif yang lain. Okey, macam ni gaya dia. Maksudnya Tuhan memberi. Tapi ke atas. Dia mesti naik ke atas, bukan ke depan. Naikkan ke atas. Tapi itu yang belajar language lah. Yang tidak belajar language tu mungkin kita sebut melalui bibir kita dengan secara perlahan. Mak, sebut Allah. Biarkan kita gerak secara perlahan, jangan sebut laju-laju, supaya kadang-kadang bila kita yang biasa yang tidak faham dengan language itu tadi, kita boleh menyebut. Dia tengok pergerakan bibir. Macam kita bercakap, kalau duduk jauh pun kadang-kadang kita boleh membaca pergerakan bibir. Dan jangan tidak tahu, ada pakar. Ada pakar yang boleh baca bibir daripada jauh tanpa mendengarkan suara. Tengok pergerakan bibir. Apa yang dia cakap, dia tulis. Dahsyat lah. Itu berbagai ilmu lah. Itu kelebihan masing-masing lah. Kelebihan masing-masing. Kita nak teruskan lagi kepada soalan-soalan. Boleh. Ingat tak Ustaz soalan tadi? Ya. Soalan kita terima di WhatsApp tadi. Berkenaan dengan macam mana kita, kalau si jenazah tu memakai benda-benda khurafat, susuk, tangkal masa hidupnya. So, adakah kematian dia ni diterima oleh Allah SWT? Okey, berkenaan dengan pemakaian sesuatu benda yang boleh menyebabkan seorang itu menerima azabnya, itu antara kerja pelaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menghukum sama ada diterima ataupun tidak, dosanya diampun ataupun tidak. Itu bukan kerja kita. Sebab yang Maha Pengampun hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi mungkin selepas dia memasangnya, waktu jahilnya itu dia memasang susuk dan pelbagai lagi. Tetapi bila dia sedar, mungkin tidak berjumpa lagi dengan orang yang boleh keluarkan barang-barang ini, akhirnya dia meninggal begitu saja. Dan biasanya orang yang memakai benda-benda begini, sewaktu dia meninggal, sedikit keaiban akan berlaku pada tubuh badan dia, kebiasaannya. Tapi tak semualah. Jadi yang mana ada di luar sana, jika ada yang menggunakan susuk, azimat, tangkal ataupun apa-apa jua pelbagai jenis yang boleh untuk mempertahankan diri, mencantikkan diri, buanglah. Nasihat saya, buanglah awal-awal. Jangan aibkan diri tuan-tuan dan puan-puan. Jangan aibkan keluarga tuan-tuan tinggal nanti. Dia sebenarnya bila meninggal, orang tak tengok sangat. 2-3 hari je orang akan bercakap. Tetapi yang terkesan ialah kepada waris, kepada yang tinggal di atas muka bumi, yang masih hidup. Terkesannya itu. Orang akan cuba mempulang, apalah tengok mak dulu pakai susuk. Patutlah nampak cantik sampai ke mati. Rupanya pakai susuk. Tanggalkanlah susuk, buangkanlah susuk itu. Yang mana ada pernah satu ketika kita uruskan jenazah yang memakai peralatan-peralatan sebegini. Allah nak uji dan Allah nak aibkan dia. Wallahu alam lah. Allah mungkin Allah nak tunjukkan sesuatu. Kita hanya berfikiran secara baik. Yang mana sewaktu kematian, badannya itu putih.
macam biasa normal macam kita. Tetapi bila meninggal, akhirnya bahagian wajahnya daripada leher ke atas ini bertukar menjadi warna hitam. Seolah-olah hitam tu hitam lebam yang amat sangat. Jadi Allah nak bagi petunjuklah, Allah nak bagi keinsafan kepada orang hidup yang menyaksikan jenazah itu bagaimana keadaannya. Dan bila dikaji, rupanya keluarga beritahu dia ada memakai perkara-perkara yang memang boleh menyebabkan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kepercayaannya, kebergantungannya kepada benda-benda yang ditambah itu, susuk, tangkal, azimat. Buatlah rawatan perempuan, buatlah rawatan tuan-tuan penonton luar sana, cepat-cepat buat, cepat-cepat bertaubat. Taubat tidak akan ditutup, pintu taubat tidak akan ditutup selagi mana nafas tidak sampai ke hakum, sebagaimana matahari tidak terbit dari sebelah barat. Jadi pintu taubat sini terbuka. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana memakai, jumpalah mana-mana pengamal perubatan, keluarkan benda itu tadi. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Allahu Akbar. Banyak benda yang kita kena lakukan sebelum kita menemui kematian ni. Antaranya adalah kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah. Betul.